Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua, sihat hari ini? Alhamdulillah. Semua datang? Ada tak datang? Kelas ni tak dapat lah, tengok siapa datang, siapa tak datang. Fitri lah, malu tak ya, Fitri ada. Yang pergi umrah belum pulang ya. Okay. Liza mana? Belum sampai. Tak tahu. Liza. Belum sampai. Okay. Macam mana, nak belajar ke tak nak? No. No. Masya Allah ni saya suka ni, ajar muslimah-muslimah, semangat mengajar. Jadi kalau mengajar diploma ke budak universiti ke kan, ya Allah. Dia datang tu sebab dia nak dapat poin tu. Ajar muslimah-muslimah ni ikhlas Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Okey, baik, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita. Dan kita dah masuk pada topik yang keempat untuk bab kita yang bertajuk, apa tajuk bab dia? Dosa dan maksiat. Masya Allah, Fitri ingat. Bab dosa dan maksiat. Okay, kita berada di topik kita yang keempat. Jadi hari ini muka surat 413, betul tak? Ada yang tertinggal ya? Okey, dah baca dah. 413 bertajuk dosa dan akibat yang menyakitkan. Dosa dan akibat yang menyakitkan. Kita lihat poin kita yang A terlebih dahulu. Sebutkan kepada kita ada 3 pintu neraka. Tapi ini sebenarnya nak kata ada 3 dosa ataupun ada 3 sebab yang boleh membuka pintu-pintu neraka. Jadi sebenarnya pintu neraka ni ada berapa? Syurga ada berapa? Pintu syurga ada berapa? 8. 8 ke 4? 8. Confirm? Pintu syurga ada 8. Pintu neraka ada 7. Dia cakap. Apa dia? Tingkat. Oh, bertingkat-tingkat pula. Pintu neraka ada 7. Okey, pintu syurga ada 8. 8 pintu syurga ada 8, pintu neraka ada 7. Jadi sini 3 ni bukan dimaksudkan dengan pintu neraka yang 7 tu. Okey, yang 3 dalam kitab kita ni tidak dimaksudkan dengan 3 pintu yang ada dalam kitab kita di sini. Sebelum itu ya, kita bincang tentang pintu-pintu neraka. Tadi saya kata 7, apa dalilnya? Surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama maw'iduhum ajma'in. Ayat 43. Okey, surah Al-Hijr ayat 43. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu.
Dalam ayat ini, pada ayat yang ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha sab'atu abwabin. Ini dalil kita yang menunjukkan bahawa neraka ini ada 7 pintu. Okay, laha sab'atu abwabin, pada neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Bagi setiap pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pintu neraka yang 7 ni kan? Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita tentang kisah iblis yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan daripada syurga. Jadi saya nak bawa kisah ini daripada atas. Tadi saya sebut ayat 30 berapa tadi? 43 hingga 44. Kita nak naik sikit pada ayat yang ke-39. Kita masuk ayat 39 surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kemarahan iblis apabila dia dikeluarkan daripada syurga. Kenapa iblis dikeluarkan daripada syurga? Sebab tak nak sujud dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah keluarkan dia daripada syurga. Bila Allah keluarkan dia daripada syurga, agak-agak dia suka ke tidak? Tak suka. Bila dia tak suka, inilah kata-kata yang dia ucapkan di hadapan Allah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala rekodkan pada ayat yang ke-39 surah Al-Hijr itu tadi. Jadi Allah ceritakan dalam ayat ini, Allah kata apa? Iblis kata kepada Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi iblis kata kepada Allah, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat. La uzayyinanna lahum fil ardi. Maksudnya aku akan memperindahkan segala jenis maksiat kepada anak Adam, kepada manusia ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dan zuriat keturunannya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi ini kata-kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga beritahu kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang dibersihkan dari sebarang syirik. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis bila dia beritahu kepada Allah yang dia ni akan menghiasi kita dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, yang dia ni akan menyesatkan kita melainkan orang-orang yang ikhlas di kalangan kita. Ini pengecualian, maknanya iblis dia tidak boleh merosakkan anak Adam iaitu manusia yang hati dia ada keikhlasan kepada Allah. Dia tak boleh ganggu. Okay? Jadi apa kata Allah? Allah kata begini kepada dia, qala haza siratun alayya mustaqim. Ini adalah jalan aku yang lurus. Maknanya jalan hamba Allah ni yang nak menuju ke syurga Allah ni jalan aku yang lurus. Aku yang jaga jalan ini. Jadi kau iblis, kau tak berkuasa untuk merosakkan jalan itu. Sebab dia kata apa tadi? Dia nak hiasi jalan itu dengan kemaksiatan. Dia nak buat kita sesat walaupun kita berada di atas jalan yang lurus itu. Tapi Allah kata ini jalan aku. Engkau tak boleh buat apa-apa. Lalu apa kata Allah kepada dia? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini juga pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata sesungguhnya hamba aku engkau tak berdaya untuk menguasainya. Dengan kata lain, iblis, syaitan, jin, mereka tak boleh kuasai kita. Okay, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man
ittaba'aka minal ghawin. Allah kata melainkan siapa? Orang yang ikut engkau. Iblis dia sesat. Siapa yang ikut iblis, maka orang-orang inilah yang engkau boleh kuasai. Orang-orang yang sesat inilah yang boleh engkau bawa masuk ke dalam neraka. Tetapi kalau orang yang ikhlas tadi, kalau orang yang betul-betul jiwanya beribadah kepada Allah, iblis, syaitan, jin yang ikut kepada iblis dan syaitan, mereka tak mampu untuk menguasai kita. Okey, tak semua jin jahat ya. Kena ingat ya. Ada jin Islam. Ada jin munafik juga. Ada jin yang non-Muslim, ada jin kafir. Jadi jin ini ada, kalau mereka ni ikut kepada iblis, ikut syaitan, maka jin-jin yang beginilah yang akan turut masuk neraka bersama-sama dengan iblis dan syaitan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-43. Ni masuk sini ya. Ayat 43 tadi yang saya dah baca. Wa inna jahannama lamawa'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu. Jadi orang yang ikut syaitan, orang yang dia ikut iblis, okey, mereka inilah yang berjaya dikuasai oleh iblis tu tadi kan. Maka Allah kata, siapa yang ikut engkau, maka merekalah yang berjaya untuk engkau hirit ke dalam neraka. Inilah yang Allah kata, maka tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Sebab aku janjikan kepada engkau iblis dengan neraka Jahannam, maka orang yang ikut engkau akan aku masukkan bersama-sama dengan engkau. Inilah yang Allah kata, dalam neraka itu ada 7 pintu. Okay. Laha sab'atu abwabin. Allah beritahu kepada iblis, dalam neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu itu aku berikan kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Apa maksud bahagian-bahagian yang tertentu? Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, iaitu surah Al-Hijr pada ayat yang ke-44, berkaitan dengan 7 pintu itu, Imam Ibn Kathir kata apa? Setiap pintu ditetapkan bagi golongan pengikut iblis yang pasti memasuki neraka. Setiap pintu akan ditetapkan bagi orang yang mengikuti iblis. Bagaimana setiap golongan masuk dan tinggal di dalam sesuai dengan amal perbuatan mereka. Bagaimana amal perbuatan mereka? Mereka akan masuk ke dalam pintu-pintu ini mengikut kepada amal perbuatan yang telah mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Jadi menurut kepada Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir mereka, 7 pintu tersebut ialah pertama Jahannam. Okey. Kedua Laza. Ketiga Al-Hutama. Keempat As-Sa'ir. Kelima Saqar. Keenam Al-Jahim. Dan ketujuh Al-Hawiyah. 7 pintu neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Setiap satu daripada nama-nama pintu itu ada dalam Al-Quranul Karim. Pintu yang pertama, Jahannam tadi ada disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Sebenarnya ada banyak ayat yang lain, tetapi saya ambil contoh-contohnya sahaja ya untuk membuktikan penamaan ini ada disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi dari pintu yang pertama tadi Jahannam disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Kemudian yang kedua tadi Laza. Laza ada disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 hingga 16. Seterusnya tadi yang ketiga apa? Al-Hutama. Al-Hutama Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah ayat 5 hingga 6. Baik, seterusnya yang keempat, As-Sa'ir. As-Sa'ir Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-6.
kita ada tadi neraka Saqar. Neraka Saqar Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 27 hingga 31. Dan kita tadi ada sebutkan neraka Al-Jahim, neraka Al-Jahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 dan neraka Al-Hawiyah dalam surah Al-Adiyat ayat 9 hingga 11. Surah Al-Adiyat ayat 9 hingga 11. Boleh dapat? Tak dapat ya? Laju sangat ya? Allah cia. Macam mana? Tak dapat ya? Okey, Jahannam. Siapa dapat Jahannam tadi? Siapa dapat Jahannam? Siapa dapat tadi? Ni surahnya. Al-Baqarah ayat 206. Laza tulis. Oh, Cik Ana tulis lah. Allah, Cik Ana. Malas Cik Ana dah bangun hari ni. Oh. Kena ni kena bangun Cik Ana. Tak bangun tak boleh Mesti kena bangun Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Kena bangun juga. Nak tak nak kena bangun. Okey. Sabar nak. Suara pun nak hilang. Tadi pintu neraka, surah apa tadi yang ada 7 tu? Al-Hijr ayat 44. Okey, pertama Jahannam kita boleh dapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Kedua, ada pintu neraka bernama Laza. Laza ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Ayat 15 hingga 16. Ketiga, kita ada pintu neraka bernama Al-Hutamah. Al-Hutamah, surah Al-Humazah. Ayat 5 hingga 6. Kita ada pintu neraka bernama As-Sa'ir. Okey, As-Sa'ir. Ayat surah Fatir ayat 6. Seterusnya ada pintu neraka bernama Saqar. Pintu neraka bernama Saqar, kita boleh baca tentang pintu ini dalam surah Al-Muddathir. Ayat 27 hingga 31. Pintu neraka yang keenam, Al-Jahim. Al-Jahim, surah apa tadi saya sebut? Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Last kali, neraka Al-Hawiyah. Ni nak namakan anak baik-baik Jangan asal belakangnya ada ya, ada ma. Tiba-tiba nama anak siapa? Hutama. Cantiknya nama anak. Ya Allah. Nama neraka ni. Al-Hawiyah. Sedap nama dia Al-Hawiyah. Okey. Nama neraka ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Adiyat. Ayat 9 hingga 11. Okay. Tapi kita tak pasti mana datang dulu, mana datang kemudian. Okey. Ini cuma disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir nama 7 pintu
neraka yang disebutkan dalam pentafsiran. Antaranya lah di situ Imam Ibn Kathir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dalam kitab-kitab tafsirnya memuatkan nama pintu neraka ini bagi menguatkan perbincangan yang terdapat dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-44 sebagai bukti bahawa yang mana? Al-Qari'ah Al-Adiyat tak ada. Al-Qari'ah saya silap bukan Al-Adiyat. Dah check? Tak ada okay. Terima kasih Fitri. Apa tadi Fitri? Al-Qari'ah. Okay. Jazakillah khairah. Okay. Al-Qari'ah. Okey, jadi di kalangan para ulama menjelaskan bahawa 7 pintu ini disusun ada kata atas ke bawah, bawah ke atas. Dia bukan sebelah-sebelah. Dia macam pintu ni kan sebelah-sebelah kan? Tapi tak, kalau neraka ni dia susun atas, bawah, bawah, atas. Apa benda bunyi? Okay. Atas, bawah, bawah ke atas. Jadi dia macam ni penyusunannya begitu. Pintu neraka ini dia berderetlah bertingkat-tingkat sedemikian. Jadi Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari menyebutkan bahawa pintu yang pertama akan diduduki oleh Al-Muwahhidin. Siapa Al-Muwahhidin? Al-Muwahhidin orang yang bertauhid kepada Allah. Ada keimanan dalam hati dia, tapi dia masuk neraka. Ini dipanggil sebagai Al-Muwahhidin. Pintu yang terakhir kita baca Al-Munafiq. Innal munafiqi fid darkil asfal minan nar. Orang munafik dia akan berada di yang paling bawah dalam api neraka. Orang yang beriman, Usna. Sini. Orang yang beriman yang dia buat perbuatan syirik. Bukan syirik. Orang yang beriman dia buat perbuatan dosa. Kalau syirik dah bawah sangat. Orang yang beriman dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia mati dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah, Allah akan masukkan dia dalam api neraka. Okey. Jadi dia berada di pintu yang pertama dekat atas. Atas ni panas ke tak ni? Tak panas sangat? Oh gitu sebab ni dia punya bara kat bawah Macam pernah masuk je. Macam ria je. Macam pernah masuk je. Na'udzubillahi min zalik lah. Sebab kita tahu kalau api bahagian bawah mesti panas kan. Dia punya bawah tu, kalau dekat bawah dia mesti hancur punya. Sebab itu bahagian yang paling panas. Dekat atas tu tak tahulah panas sangat ke tak. Tapi kalau kita biasa, kalau buka api dekat stov tu panas tak Liza? Panas, kau jangan main-main. Cuba letak tangan tu dekat stov tu. Boleh? Nak try lah api neraka macam mana? Tak nak try? Tahu takut. Tahu takut kita kan? Kita pasal neraka tak takut pula. Buat dosa juga kita ni. Tapi bila tengok api, sebab kita ni tak nampak kan. Bila kita nampak, bila kita ni dah tengok betul-betul baru kita takut rasanya. Jadi di sini Imam At-Tabari dalam kitab tafsir dia kata apa? Orang yang dia beriman kepada Allah tapi dia buat dosa, lalu dia tak bertaubat, dia meninggal dunia. Orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para ulama menyebutkan bahawa dia akan diazab Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masukkan dia dalam syurga. Jadi
dia akan masuk pada pintu yang pertama. Kalau orang munafik, sebab dalam Al-Quran Allah kata orang munafik dia berada pada tempat yang paling bawah. Jadi kita letak dia di pintu yang ketujuh lah macam tu. Sian dia. Masuk pintu ketujuh. Munafik ni. Sebab dia tempat yang paling bawah. Okay. Adalah juga disebutkan pintu kedua, ketiga, keempat untuk golongan-golongan yang tertentu lah yang saya rasa tak perlulah untuk saya sebutkan. Okay, sebab nanti dia akan menimbulkan banyak lagi perbincangan yang lain. Apa pun yang kita lihat di sini, orang yang mana dia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pasti menjaga dirinya agar tidak menjejakkan kaki masuk daripada mana-mana pintu neraka ini. Kita nak masuk ke mana? Kita nak masuk mana? Tunggu aku di pintu syurga. Cewa. Tu ada lagu ke? Lagu apa tu? Lagu apa tu? Nyanyi sikit. Itu bukan lagu Tuai Padi tu Bukan Bukan kan? Bukan lagu Tuai Padi kan? Tak dia? Tak dia Cik Ana? Cik Ana? Macam mana lagu dia? Tuai padi antara masa. Okay. Esok jangan. Sudah hujan, nak hujan. Okey, sekarang kita ada 3 pintu tadi disebutkan. Betul tak? Dalam kitab kita. Ada 3 pintu yang mana akan bawa kita masuk kepada ke-7 pintu. So kita ni, kalau orang itu dia buat perkara dosa, dia akan masuk kepada 7 pintu neraka ini. Wallahu a'lam mana satu pintu yang dia masuk. Tetapi ada 3 pintu lain yang menjadi pembuka untuk dia masuk ke dalam pintu-pintu ini. Inilah yang disebutkan 3 pintu yang membuka kita ataupun yang menjerumuskan kita masuk ke dalam 7 pintu api neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab kita di sini, okay, dia kata apa kat situ? Pertama, ada pintu syubhat. Ada 3 pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke neraka. Okay, pertama, pintu syubhat. Kedua, pintu syahwat. Ketiga, pintu amarah. Nabi SAW ada perkara yang Nabi sebutkan tentang hal yang baginda sangat risaukan tentang umat baginda. Itu Nabi kata begini, Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan ke atas kalian ialah syahwat yang keji yang ada pada perut dan kemaluan kalian. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Jadi daripada hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Daripada hadis ini kita dapati ada 2 perkara yang Nabi SAW risau tentang kita. Satu ialah berkenaan dengan syubhat. Kedua berkenaan dengan syahwat. Okay, ada 2 perkara itu Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Jadi menerusi hadis inilah saya dapati Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia menguatkan dalam poin-poin itu tadi. Okay, daripada hadis riwayat Imam Ahmad tersebut yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang perkara yang Nabi SAW risaukan itu, diletakkan pintu pertama ialah pintu syubhat, iaitu apa-apa yang boleh menimbulkan keraguan manusia terhadap agama Allah. Saya dah bincangkan belum tentang pintu syubhat ni? Pernah kan? Okey, pintu syubhat di sini iaitu apa-apa yang boleh menimbulkan keraguan manusia terhadap agama Allah. Syaitan dia pernah janji dengan Allah akan serang kita daripada berapa arah? 4. Okey, good. 4 arah ini, setiap arah ada maknanya yang tersendiri kan?
Syaitan kata apa kepada Allah? Aku akan menyesatkan anak Adam ini. Akan aku datangi mereka daripada pelbagai arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Hari itu saya ada jelaskan. Setiap tempat ataupun setiap arah ini, dia ada serangan-serangan yang berbeza. Yang berkaitan dengan syubhat arah mana? Kanan. Okay. Syaitan akan menyerang manusia daripada pelbagai arah dan arah yang kanan inilah dia hendak memasukkan banyak isu-isu syubhat. Syubhat ni maksudnya yang samar-samar ya tentang agama diberikan kepada kita dengan pelbagai macam kesamaran, keraguan tentang isu-isu agama ini sehingga kita jadi orang yang sesat dan munafik. Jadi maknanya poin kita yang pertama, ia akan bawa kita untuk jadi orang yang sesat dan juga orang yang munafik kerana ia berkaitan dengan syubhat. Apa hal berkaitan dengan syubhat yang biasanya? Ada contoh tak Cik Ajar? Ha? Tak dapat fikir? Oh, belum fikir lagi. Okey, kita fikir sama-sama. Cute. Tak dapat fikir lagi. Macam mana? Syubhat berkaitan dengan agama ni. Maknanya keraguan berkaitan dengan agama. Okey, saya bagi contoh. Ingat syubhat dia bawa kita kepada kesesatan, kemunafikan. Dua line ini. Orang yang mana dia rasa ragu tentang isu-isu agama, tentang syariat, dia boleh jadi orang yang meninggalkan agama. Contoh mudah saya berikan di sini, kita ada keraguan tentang azab kubur. Azab kubur tu ada tak dalam agama? Ada. Wujud. Kalau korek kubur nampak tak azab kubur tu? Tak nampak. Dah tu percaya? Setan. Kita bagi kesamaran Dah tu percaya? Tak nampak pun, tak ada apa-apa. Ada tulang je. Alam ghaib. Percaya kepada alam ghaib. Okey. Sekarang kita nampak begini. Syaitan dia akan buat kita jadi ragu-ragu tentang hal ini. Ni antara contohlah. Syaitan akan kata, kau tak nampak pun Sakinah orang kena azab kat dalam kubur tu. Asal pula kau nak percaya? Tak masuk akal. Kan seeing is believing. Nampak baru percaya kan? Kalau tak nampak, orang kata ada hantu. Mana ada hantu? Tak nampak, tak percaya. Selalu kita kata orang kalau dia selagi dia tak jumpa hantu, selagi tu lah percaya. Cuba kalau dia jumpa sekali, baru dia percaya, betul ada hantu. Sebelum dia jumpa tu mana ada hantu, tak ada. Meredek kau, merepek kau ni. Sekali dia nampak hantu, kau percaya terus. Sebab apa? Seeing is believing tu tadi. Dia terus jadi percaya kan? Mula tak percaya, tapi bila nampak baru percaya. Sekarang ini berkaitan tentang akidah. Okay? Akidah dia menjaga keimanan kita. Kalau akidah kita tak mantap, kita boleh masuk kepada kekufuran, kesesatan. Boleh jadi juga kita akan masuk dalam satu kategori kita panggil orang yang munafik. Sekarang ini, azab kubur tu kita tak nampak dan kita tak tahu jadi ke tak. Yang kita tahu menerusi apa? Hadis Nabi SAW. Kita tahu azab kubur itu wujud kerana kita baca hadis Nabi. Nabi beritahu kepada kita. Kan sehingga Nabi kata apa? Kalau kalian dengar apa yang aku dengar, kalian nescaya akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kita kalau pergi kubur, kalau kita dengar orang kena azab kat bawah tu, Nabi kata, kita akan jadi orang balik rumah, kita akan nangis saja. Kita tak ada masa dah nak tengok Netflix. Tak ada masa dah nak dengar lagu Ahmad Jais. Tak ada masa lah tuai padi antara masak tak ada masa dah. Sebab apa? Kita takut sangat. Kita akan jadi orang yang lebih banyak menangis daripada ketawa. Ini kata Nabi. Untuk menunjukkan kepada kita azab kubur itu wujud. Ianya ada. Namun orang yang tidak beriman ataupun orang yang tadi dia ada rasa ragu,
Dia ada rasa syubhat tadi dalam hati dia. Dia kata, tak logik lah Ustazah, saya tak percaya. Lalu dia akan tinggalkan keimanan itu. Ini yang pertama tadi, syubhat. Contoh yang lain saya berikan. Kenapa kena solat? Tak boleh ke kita niat aja? Kan senang. Susah Ustazah, saya nak solat, jalan kerja pukul 4, lepas tu kerja-kerja nak balik, kerja MRT pukul berapa, sampai rumah masuk maghrib, dah tak apalah niat je. Ya Allah, hai, nawaitu lah, niat dalam niat je lah, tak payah solat. Kan senang? Boleh? Tak boleh. Kalau buat, sesat tak? Sekarang, saya bagi contoh, saya mengajar. Muslimah, ini contoh jangan buat Muslimah semua balik nanti Zuhur tak payah solat. Niat aja. Buat apa nak solat ni? Ya Allah leceh. Allah tu tak menyusahkan kita. Allah tu faham kita ni macam mana. Niat je. Percaya? Kenapa tak percaya? Sebab salah? Oh, sebab salah ya. Lagi sebab apa? Sebab solat kan rukun Islam kita. Betul tak? Solat tu rukun Islam kita yang merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Solat ini ia adalah amalan yang pertama Allah akan hisap. Kita tak boleh ambil sambil lewa tentang solat itu. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita solat tu bagaimana. Nabi tak pernah ajar kita bahawa solat itu hanya niat sahaja. Walaupun dalam peperangan, Nabi tetap melaksanakan solat. Nabi tak kata, okey sekarang kita tengah perang, semua niat. Tak ada pernah sejarah menunjukkan kisah Nabi niat ketika solat. Tapi syaitan dia boleh masukkan syubhat ini dalam hati kita. Tak apa, kau niat aja. Kau niat je, nanti kan senang. Allah tu maha tahu kau tu macam mana, kau susah bukan. Syaitan dia boleh masukkan syubhat dalam hati kita. Yang akhirnya kita akan jadi orang yang berpegang bahawa tak apalah semua amalan saya gunakan niat. Inilah kesesatan namanya. Bila ada perkara-perkara syubhat yang berlaku dalam akidah, dalam syariat, lalu kita ambil ia menjadi pengamalan kita, hal ini akan bawa kita membuka kepada pintu neraka. Okey? Buka kepada pintu neraka. Ataupun contoh kita kata, tak payah buat amal ibadah, zikir aja hidup kita ni. Solat tak payah, puasa tak payah, semua tak payahlah, zikir saja. Saya pernah jumpa orang macam tu. Betul. Dia kata, saya tak solat, saya tak boleh puasa. Hidup saya zikir je. Saya kata macam meremang bulu roma saya. Kita selalu orang kata meremang bulu roma ni nampak hantu kan. Saya dengar orang tu kata gitu, meremang bulu roma saya. Sebab kita ni orang yang beriman kepada Allah. Bab keimanan tidak boleh dibuat main-main. Kemudian kalau kita ajarkan tentang hal yang begini, zikir je zikir. Apa-apa semua zikir. Zikir tu zikir ni ialah amalan yang paling suci. Betul, zikir amalan yang paling suci. Saya tak nafikan. Okey? Itulah yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tetapi ia bukan bermakna bila kita dah mengambil amalan zikir itu kita tak perlu solat. Kita tak perlu buat amalan-amalan wajib yang lain. Jika begitulah maknanya kita ni dah masuk ke dalam perkara yang syubhat. Akhirnya ia buka kita masuk dalam pintu kesesatan. Masuklah dalam antara 7 pintu tu tadi. Jadi syubhat ni kena jaga sebab apa? Kena jaga tu maksudnya jangan kita sesekali masukkan hal-hal yang syubhat dalam hati kita. Yang samar-samar dalam jiwa kita ini. Sebab tadi kita dah baca dah ayatnya. Syaitan ni dia janji dengan Allah dia akan menyesatkan manusia. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan hiasi. Maknanya benda tu buruk. Perkara maksiat, dosa ini adalah buruk. Tetapi syaitan dia jadikan hal itu indah pada pandangan mata kita. Syaitan dan iblis menjadikan dosa dan maksiat adalah sesuatu yang begitu cantik sehingga kita sayang nak tinggalkan dosa dan maksiat. Jadi itu job scope syaitan. Tugas dia untuk kita ini masuk ke dalam 7 pintu neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan itu kelak.
Okey, jadi kita kena jaga hati kita ni betul-betul. Kalau tiba-tiba ada orang datang tanya itu tanya ini kan, auzubillahi minasyaitanirrajim. Tak apalah kalau dia nak kata apa, kau kata aku setan ke? Memanglah kau setan. Senang cakap begitu. Memang kau setan. Ada orang dia cabar tau, dia cabar kita. Nanti awak pergi kuliah, awak tanya ustazah awak, kenapa kena solat? Kenapa Allah tu satu? Soalan-soalan begini jangan layan. Okey, kita tak jadi bodoh kalau kita tak jawab. Maaf saya guna ayat gini sebab orang-orang begini dia sengaja nak buat kita ada rasa keraguan dalam agama kita. Dia cabar. Nanti awak tanya ustazah awak, kenapa Allah tu jadikan syurga, neraka? Kenapa ada hari kiamat? Betul ke kita semua ni akan bangkit semula? Kalau ustazah awak tak boleh jawab, maknanya tak betul agama awak. Cabar tau. Ada orang cabar saya macam gitu. Tapi saya layan, Assalamualaikum je saya kata. Kita tak perlu untuk berdialog dengan orang yang begini. Sebab orang yang macam ini, kita cakap macam mana pun, dia akan fikir sebagaimana yang dia fikir. Dia tak boleh terima apa yang kita terangkan. Sebab tu kita jangan layan. Kalau tiba-tiba ada orang datang kepada kita tanya gini, kita cuma senyum je lah. Tak apa. Sebab tu Allah kata apa? Kalau ada orang datang kepada kamu, iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam surah Al-Furqan. Ibadur Rahman. Ini ciri-ciri Ibadur Rahman. Orang yang mana hamba Allah yang Allah kasihi ini, kalau ada orang jahil datang kepada dia, cakap benda yang bukan-bukan, cakap benda-benda yang tak masuk akal, kita kata yang baik-baik saja kepada dia. Kata yang baik-baik saja pada dia tu maksudnya bukan kita ni bermusuh dengan dia, bukan kita tolak dia, bukan kita benci kejam dia, bukan. Tetapi kita kata, dah sudahlah, senyum, angkat kaki, jalan, macam tu. Kita ucapkan kata yang selamat, kata yang baik untuk diri dia. Kita tak kata, oh kau ni sesat agaknya, kau tak, sudah. Sebab kalau kita kata dia sesat, dia akan kata kita sesat. Sebab tu ada banyak isu kita jangan layan. Kadang-kadang kita ni macam cepat sangat mendidih, cepat sangat mendidih. Tak boleh ni dosa ni orang kena, betul kan? Betul lah kan. Ada banyak benda dosa, ada banyak perkara maksiat yang berlaku di sekitar kita. Tapi ada kalanya dosa dan maksiat yang berlaku di sekitar kita, kita perlu gunakan adhaful iman kita. Selemah-lemah iman kita, iaitu doakan orang itu dalam hati kita. Ada banyak perkara yang kita tak mampu untuk cakap secara vokal, okay? Kita tak mampu nak tegur secara langsung begitu. Kerana kita tahu ini kalau tegur dia akan buat banyak masalah lagi. So kita mengambil pendekatan yang lebih tenang, yang lebih damai. Mudah-mudahan orang ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan hidayah. Jadi sebab tu saya kata, kalau ada orang yang cuba trigger kita tanya tentang hal-hal yang berkaitan syubhat, yang nak buat kita rasa samar-samar tentang agama ini, sudah tinggalkan. Jangan balik fikir sampai tak boleh tidur. Ada orang je macam tu. Macam mana ada ke? Betul ke azab kubur tu tak ada? Tapi Ustazah Sakinah kata ada tau. Macam mana Dah fikir tak boleh tidur malam. Dah Google sana, Google sini. Dah sudah. Kita pun dah belajar hari ini. Soalan-soalan yang begini adalah soalan yang syubhat, yang akan bawa kita masuk kepada pintu kekufuran dan kemunafikan. Okey, baik, kita terus pergi kepada pintu yang kedua di situ. Pintu syahwat. Minggu lepas kan saya bincang tentang syahwat kan? Syahwat tu macam mana? Apa itu syahwat? Apa dia? Cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan sampai kita melanggar batas Allah, melanggar perintah Allah. Ini kita panggil sebagai nafsu syahwat. Sebab ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Jadi nafsu yang tidak baik inilah yang perlu kita kawal supaya ia tidak melanggar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijelaskan kepada kita di situ pintu syahwat, iaitu apa-apa yang boleh menimbulkan dorongan
untuk mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah dan upayanya dalam menggapai redha Allah. Maka dia dah jelaskan dah dekat situ kepada kita. Pintu syahwat ni bagaimana? Iaitu setiap perkara yang boleh menimbulkan satu dorongan untuk kita ikut keinginan hati kita, sehingga keinginan hati itu bawa kita keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita pun tidak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya datangkan satu ayat Al-Quran, iaitu surah Ali Imran ayat yang ke-8, ayat yang ke-14. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita apakah syahwat yang berlaku di sekitar manusia. Syahwat ini dia ada banyak. Dan Allah ingatkan kepada kita tentang beberapa syahwat yang dihiasi dalam kehidupan manusia. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan, kepada benda-benda yang diingini nafsu. Kita manusia, setiap daripada diri kita ada nafsu syahwat yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah hiaskan pada diri kita sebagai ujian. Sebagai satu bentuk ujian, adakah kita akan ikut kepada syahwat atau kita akan ikut kepada ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Allah senaraikan kepada kita, hubbus syahwat, yang cinta pada syahwat ini ialah minan nisa'i wal banina, iaitu wanita-wanita dan anak-anak. Antara perkara yang manusia suka ialah wanita. Ada orang tak suka perempuan? Soalan. Ada orang tak suka perempuan? Okey, soalan. Ada tak lelaki tak suka perempuan? Ada. Dia suka lelaki Cik Ajar Ini syahwat juga. Saya sengaja tanya. Okey, itu syahwat. Kita ikut kepada syahwat kita, nafsu kita. Padahal ia perlu dikawal. Kan? Okey. Jadi Allah jadikan kita ni wanita sebagai perhiasan dunia. Nabi kata, untuk menghiasi dunia. Dunia ni tak indah tanpa wanita ya. Wanita ni dia mengindahkan dunia. Kita pergi satu tempat semua lelaki, ya Allah boringnya. Boring. Semua lelaki, boring apa? Ataupun pergi satu tempat semua perempuan, lagi boring. Ya Allah. Sebab apa? Kecohnya bising. Cuba kalau adik-beradik semua perempuan, ya Allah. Syana. Adik-beradik semua perempuan, bising lah kecoh korang ni ya. Aduh, gaduh sana gaduh sini kan, bising. Tapi kalau ada, Allah jadikan kita ni berbeza-beza kan. Ada lain jantina di situ, barulah dia kata, barulah best sikit dia. Maksudnya best sikit tu maknanya baru nampak kelainan. Ada nampak kelainan di situ. Kelainan yang mana kita lihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeza-beza. Allah ciptakan lelaki berbeza, Allah ciptakan wanita berbeza. Jadi Allah kata dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat yang ke-14 itu, wanita adalah satu bentuk perhiasan yang berkaitan dengan nafsu syahwat, keinginan. Kenapa sedemikian? Kerana wanita ini bukan sahaja dia menghayun buaian, tapi wanita dia menggoncang dunia. Wanita boleh menggoncang rumah tangga. Tangan dia, keberadaan wanita ini dia sangat menguji bagi kaum lelaki. Lelaki yang cinta kepada wanita, dia akan, maaf saya kata dia boleh ikut apa saja kehendak wanita itu. Lantaran kecintaannya yang mendalam. Sebab itu Nabi pernah ingatkan kepada kaum lelaki, fitnah yang paling dahsyat di antara kalian yang paling aku takuti ialah fitnah wanita.
Bukan untuk merendahkan orang perempuan ya. Jangan tiba-tiba balik. So, Sakinah rendahkan kita tau. Sikit-sikit kita fitnah, punca masuk neraka lah apalah. Ini orang-orang ni syubhat. Sebab tu agama ni kena belajar. Kalau tak kita cakap sikit je, teruk agama ni. Orang perempuan pun jadi fitnah. Fitnah tu maksudnya ujian. Kita lihat begini ya, saya nak bagi satu senario yang boleh kita fikirkan. Kenapa wanita ni ujian daripada sudut nafsu syahwat? Orang lelaki, kalau dia ni dah terlampau sangat cinta kepada seorang wanita, dia betul, dia akan jadi pak turut. Dia akan ikut saja apa yang isteri dia cakap ataupun apa yang wanita ni cakap. Ini bahaya. Bahaya sangat-sangat. Dia dah tak boleh fikir dah, kan? Dan kita pula orang perempuan, kita akan gunakan senjata kita. You sayang I tak? Kalau you sayang I, you mesti dengar cakap I. Dah, jangan pergi rumah mak you. Mak you tu mulut dia bawang lah. I tak suka. Datang-datang dia sakitkan hati, menyampah. Suami dengar, I kesian you. Tak apalah, I pun tak payahlah pergi rumah mak I. Nampak? Ini fitnah orang perempuan. Kita dah tahu diri kita macam gitu, Allah ciptakan begitu, janganlah jadi macam gitu. Ni masalahnya kita. Yang tahu nak marah aja. Yang tahu nak marahnya. Kita dah tahu kan Allah ciptakan kita ujiannya begitu, maka kita kena jadi wanita yang salihah, wanita yang menjaga tutur kata, jaga adab, kan betul-betul berilmu, berfikir dengan baik sehingga tidak menjadi wanita yang menjadi fitnah itu tadi. Jadi wanita yang betul-betul baik, yang boleh menghubungkan antara semua orang yang begitu. Jangan jadi wanita yang mana memecah belahkan rumah tangga. Kan contoh, kita nak suami kita dengan kita ya, dengan adik-beradik jangan. Ni fitnah ni. Nampak tak ujian? Tak boleh. Asal bagi duit dekat mak, asal bagi duit dekat kakak, asal bagi duit dekat adik-beradik. Dah sudah. Awak dah kahwin dengan saya, duit awak kat rumah kita je, jangan bagi kat luar. Tak boleh gitu. Berlaku tak? Berlaku. Laki ikut tak? Ikut. Nampak sangat leadershipnya tak ada. Macam mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah kata, laki ini dia adalah pemimpin untuk orang perempuan. Jadi kalau wanita tu begitu sifatnya, laki ni kena memandu, memimpin. Tak kuasalah Ustazah mulut isteri saya. Nanti kan kalau saya ajar dia kata, awak dah nak jadi ustaz, saya pula kena. Sebab tu banyak kali saya cakap, kita orang perempuan kena jaga kan lidah kita. Allah dah ingatkan kepada kita, Nabi dah ingatkan kepada kita, wanita ini sumber fitnah. Tapi kalau kita tak jaga diri kita, yang tahunya kita nak marah hadis Nabi, tahunya nak marah dalam isi kandungan Al-Quran, tak jadi apa kita. Bahkan menjadi punca pembuka pintu neraka tu tadi. Jadi sekarang ini, bila Allah kata sedemikian, bermakna syahwat kita ni sebagai wanita, dia itu mampu menghancurkan banyak perkara. Seperkara lagi ya, saya ingatkan begini. Kita wanita, saya faham. Kita beza dengan orang lelaki sebab apa? Kita ni ada banyak keinginan. Bukan saya kata lelaki tak ada banyak keinginan. Lelaki pun ada banyak keinginan. Tetapi kita kadang-kadang over daripada lelaki. Betul tak? Kita over. Jadi kalau ada perkara yang kita suka, kita nak sangat, jangan sampai kita menyusahkan orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita nak ikut sangat nafsu syahwat kita tu kan. Kita tak hiraukan apa yang orang lain rasa. Contoh saya berikan begini. Sebab kes ni banyak ya. Kalau kita suka sangat dengan suami orang, kita nak kacau ke rumah tangga dia. Maaf saya bagi contoh begini. Sebab kena cakap juga. Kadang-kadang kalau tak cakap dia jadi masalah. Nak cakapnya bila? Dekat sinilah kena cakap. Kan? Supaya orang dengar bagaimana intonasi suara saya. Saya tak nak kalau saya tulis, orang tak dengar bagaimana saya sampaikan. Nanti orang ingat, dia ni nak marah-marah nak komen gini. Tak. Bila dengar suara saya ni, saya harap masuk dalam hatinya ya. Kita kalau suka kepada sesuatu, kawal. Contoh saya berikan, kalau kita katalah, Ustazah saya terpikatlah dengan suami orang tu, takkan kita betul-betul nak rebut suami orang tu kerana keinginan tersebut. Kerana kita rasa itu kebahagiaan saya. Dia tak sedemikian muslimah.
Tak semua yang kita suka kita akan dapat. Kena ingat itu. Lebih-lebih lagi sesuatu yang menjadi hak milik orang lain. Walaupun kita kata agama ini amat menggalakkan poligami. Kita guna amat menggalakkan poligami. Tetapi ia mesti dilakukan dengan cara yang sangat-sangat cermat. Sangat-sangat mulia. Sangat-sangat terhormat. Kita tidak boleh masuk dalam institusi poligami dengan cara yang hina. Kalau begitu caranya, maka hinalah diri kita. Maaf saya guna ayat yang begitu. Jangan jadi wanita yang merosakkan rumah tangga orang lain. Peringatan untuk diri saya dan kita semua. Kalaupun kita kata, Ustazah bukan saya suka dia, suami dia yang suka saya. Suka Maisha. Suami dia yang suka saya, salah ke? Saya cuma, ya Assalamualaikum, saya Waalaikumsalam je Ustazah. Salah ke? Kita kena lihat daripada banyak sudut je sebelum kita menerima keadaan-keadaan yang begini. Kita jangan kata, oh sebab dia suka kita, kita pun nak, sukalah, Alhamdulillah ada orang suka saya. Ya tak boleh begitu. Berapa ramai suami orang suka saya. Keluar pula ayat cakap. Dah pecah pula rahsianya. Tapi kita fikir kan, saya nak cakap gini, berapa ramai suami orang yang suka Ustazah Sakinah. Tapi Ustazah Sakinah tak layan. Kita block dia. Sebab kita tahu kita tak nak jadi punca. Walaupun kita kata dia suka kita, bukan saya ganggu rumah tangga awak, suami awak yang suka saya. Kita tak boleh menggunakan alasan-alasan yang sedemikian. Okey, kita jangan menggunakan alasan-alasan yang bagi saya kadang-kadang tak valid ni muslimah. Yang mana kita ikut hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu tau. Keinginan yang boleh kita kekang, yang boleh kita kawal, yang boleh kita elakkan. Kita jangan menggunakan dah takdir Allah Ustazah, saya kahwin dengan suami orang. Jangan guna ayat-ayat yang very pathetic. Maaf saya guna ayat. Jangan jadi wanita yang you look very desperate. Sampai nak itu, nak ini kerana mengikut kepada hawa nafsu. Nabi dah ingatkan kepada kita, laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha. Bukan di kalangan kami orang yang mana dia merosakkan hubungan seorang isteri dan suaminya. Ini hadis Nabi. Nabi ingatkan kepada kita tentang dosanya orang yang meruntuhkan rumah tangga orang lain. Tentang dosanya menjadi orang ketiga yang memusnahkan kebahagiaan rumah tangga yang sudah sedia ada. Tapi kita fikir tak tentang dosa, kita tak. Yang penting suka. Yang penting bahagia. Ini kita panggil sebagai hubbus syahawat minan nisa. Walaupun para ulama tafsir, mereka tak mentafsirkan ayat ini dengan sebagaimana yang saya tafsirkan. Tapi saya lihat ini adalah isu yang relevan dengan kita pada hari ini. Sehingga inilah yang dikatakan wanita ini adalah punca kepada hubbus syahawat. Sehingga orang lelaki kadang-kadang dia tak fikir bahawa dia dah ada isteri yang baik, isteri soleha yang perlu dia jaga, rumah tangga yang perlu dia bahagiakan. Kesianlah dia janda. Janganlah kesian-kesian dengan janda ni. Ya Allah, janda ni very independent tau. Jangan main-main lah. Saya tak perlukan lah. Saya tak perlukan kepada kasihan, belas kasihan orang lain. Okay, kita bukan. Lagi satu saya kata, kalau kita pun nampak wanita tu janda, kita pun janganlah jadi insecure sangat. Betul tak? Ini pun masalah juga kan. Kita bila kawan kita janda dia takut. Takutlah nanti dia ambil laki kita. Apa awak? Kita tak ambil lah laki awak, tak hadap lah. Ya Allah. Tak apa, nanti kita dapat lagi handsome laki awak, tak payah. Subhanallah, kadang-kadang masalah juga. Kan kita wanita dengan wanita, ada orang cakap dengan saya, Ustazah, saya kan bila suami saya meninggal, kawan saya dah tak nak kawan dengan saya. Kenapa? Tak tahulah. Sebab saya ni balu, dia takut suami dia berkenan kat saya. Subhanallah. Ini perkara, kita dah belajar ya. Bagi saya, anda yang duduk di hadapan saya adalah wanita muslimah yang ada ilmu. Jadi apa pun yang kita buat, ia mesti berdasarkan ilmu.
jiwa, pemikiran, apa yang kita rasa ia bersandarkan kepada ilmu. Jangan mengikut kepada nafsu syahwat. Apa-apa pun perkara, jangan ia berdasarkan kepada nafsu syahwat. Syaitan akan buat kita masuk kepada pintu-pintu yang ada ini supaya mudah untuk dia bawa kita, tak kiralah fidarkil asfal minan nar ataupun yang berada dekat atas itu. Kita tadi kata kita kalau boleh satu pintu pun kita tak nak masuk. Tapi kalau kita jadi wanita yang sangat-sangat ikut kepada keinginan sehingga kita tak fikir pada orang lain, yang penting kita bahagia. Ingat ibu-ibu, kita ni ada anak, anak lelaki bukan milik kita selamanya. Wah ayatnya kan. Kadang-kadang kita lupa anak kita dah bernikah, dia ada keluarganya sendiri. Tapi saking kita rasa tak boleh, anak aku. Kau kerja, kau dapat duit, gaji bulan semua masuk poket mak. Tak boleh, isteri tu pandai-pandai lah. Dan terdiam terus. Dia tak boleh begitu muslimah kita ni. Sebab kalau kita ikut nafsu kita yang demikian, sampai kita menzalimi orang lain tau. Nafsu kita tu kata, anak saya sayang sangat-sangat. Sebab tu tadi Allah kata, minan nisa'i wal banin. Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat ini, ialah antaranya wanita dan anak-anak. Anak-anak ni ujian bagi hidup kita. Kita ada anak ni, kita nak buat apa dengan anak kita? Kita nak buat apa dengan anak tu? Maksudnya adakah kita nak kunci anak tu sama dengan kita sampai bila-bila? Betul lah, anak ini adalah anugerah Allah yang seharusnya kita jaga dan kita didik dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, kalau anak ini dia dah mempunyai kehidupan dia sendiri, kita tak boleh conquer everything tentang diri dia. So jangan jadi ibu yang menzalimi anak, ibu yang menzalimi anak menantu. Sebab kes yang begini banyak sangat berlaku dalam masyarakat. Okey, saya memang tak ada data, tetapi kita sering dengar kisah-kisah yang begini. Senang je buka TV nampak drama TV. Sebab kenapa dalam drama tu ada? Kerana ia berlaku dalam realiti. Jadi sekarang, kita orang perempuan, kita ada anak, kita ada keinginan. Keinginan kita terhadap anak kita itu apa? Keinginan kita terhadap anak kita itu apa? Jangan sampai, saya pesan gini ya muslimah, jangan sampai kita jadi ibu bapa yang anak-anak tak sudi nak doakan. Kerana sikap kita yang suka menzalimi anak-anak. Lantaran nafsu syahwat kita yang tidak terkawal. Lantaran kita ikutkan sangat hati kita ni kan. Kita nak sangat itu, kita nak sangat ini. Sampai anak-anak dah rasa macam. Sebab Nabi SAW ada ingatkan kepada kita. Tentang seorang yang soleh ini. Allah angkat darjat dia. Sehingga dia rasa pelik kenapa Allah angkat darjat dia. Allah kata apa kepada dia? Kerana anak engkau yang memohon ampun untuk engkau. Tapi kalau kita jadi ibu mertua yang sangat mengikut kepada hawa nafsu kita. Sehingga anak-anak pun rasa macam susahlah ya. Ada orang jumpa dengan saya kata, mak saya tak macam mak Ustazah, tahu ke mak saya macam mana ya? Senang kata ginilah ya. Ibu ayah kita ada perangai yang berbeza-beza. Okey? Kita pasti akan tunjukkan perangai-perangai yang baiklah tentang mak ayah kita kan. Takkan kita nak tunjuk perangai tak baik tentang mak ayah kita, betul tak? Perkara-perkara yang tak berapa elok tu kita simpanlah. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu. Tetapi jangan sampai saya kata gini, kita ni jadi ibu yang sangat-sangat tidak ada toleransi. Sehingga anak-anak pun rasa jauh hati dengan kita. Kita nak jadi ibu bapa,
ataupun kita ibu lah ya, sebab saya nak relate, kita ni orang perempuan. Kita nak jadi ibu yang mana anak ni kalau nampak, anak rasa sejuk. Anak ada rasa inspirasi, saya nak jadi macam mak saya. Kerana ucapan mak yang baik, ucapan mak yang sentiasa mendoakan anak-anak. Kita nak jadi ibu yang begitu. Sehingga anak kita ni kalau nampak kita, dia akan kata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sehingga anak kita setiap hari boleh doa gitu pada kita muslimah. Tapi mak yang ikut nafsu syahwat, maaf saya kata, kadang-kadang anak ni tak ada rasa nak doakan untuk mak yang begini. Anak kita kahwin, kita masuk campur kan. Mak nak pelamin 12 tingkat tinggi sangat. Kek aku. Oh nak kek 12 tingkat. Okey lah, boleh lah. Tak apalah, ambil lah berapa tingkat. Sekarang yang nak kahwin kita kan anak kita. Anak kita. Dah sudah-sudahlah. Zaman kita dah lepas. Memanglah masa kita tak dapat buat dekat hotel. Kita pula tiba-tiba anak aku kahwin kena buat kat hotel. Sebab dulu mak kahwin tak buat kat hotel. Tapi anak tak mampu muslimah. Kita paksa anak kita. Nampak tak? Sebab kita ikut nafsu syahwat. Okey, kita ikut sangat nafsu syahwat kita. Tak boleh sedemikian. Jadi hal yang begini, pintu ini kalau kita buka, ia akan buat kita buat banyak lagi dosa-dosa yang lain. Contoh-contoh yang saya berikan itu tadi, dia berlaku dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita kena jaga diri kita ni. Jangan jadi wanita yang kalau pun lah saya kata, kalau dah memang terpikat sangat lah dengan suami orang tu tadi, masih lagi lah kalau terpikat sangat dengan suami orang tu, kawallah diri, ya Allah. Okey, ingat itu suami orang. Itu milik orang lain. Okey, memanglah poligami itu saya tak nafikan kita boleh ada poligami, tapi dia mesti dilakukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara merampas sana, merampas ni, sakitkan hati dia. Dan banyak kali saya ingatkan kan, jangan bina kebahagiaan atas air mata wanita lain. Ingat tu. Kita sekarang nak bahagia. Tapi orang yang sedia ada tu nangis saja. 24 jam nangis saja. Tengok kita nangis. Kan setiap kali ingat nama kita nangis. Macam mana tu? Bahaya ya muslimah. Bahaya. Sebab apa? Itu kalau dia doa yang tak baik untuk kita rasa kita bahagia ke? Belum tentu. Okeylah. Okey, saya kata gini. Mungkin dulu kita ada terbuat perkara-perkara yang begitu, kita dah bertaubat, alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah. Maknanya kita sedar perkara itu salah, dah sudah. Orang kata barang yang lepas jangan dikenang. Okey? Benda-benda yang dah lepas ni jangan kenang. Tapi sekarang kita ni hari ini, jangan kita ulang perkara yang sama, dan kita yang tak buat lagi, jangan kita buat perkara yang begitu. Tak kiralah siapa pun kita ni. Dengan contoh-contoh yang telah saya berikan itu tadi. Berkaitan dengan nafsu syahwat kita sebagai seorang wanita. Ia perlu dijaga, ia perlu dikekang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita dengan hubus syahwat yang lain. Allah kata apa? Wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Bukan saja wanita yang menjadi hubus syahwat tadi, anak-anak, harta benda, okey, harta benda yang mana Allah sebutkan perak, emas, wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, binatang tunggangan, kuda, okey. Lalu Allah kata di situ dan juga binatang ternakan, sawah, ladang. Kalau kita nak apply dalam konteks kita, kita kata ini seperti kenderaan, kereta, tanah, rumah, harta benda. Yang mana ia menjadi hal yang kita sentiasa nak kejarkan. Saya tak kata kaya itu salah. Kita boleh kaya, nak kaya macam mana, kayalah kita.
Tapi jangan sampai kekayaan tersebut menjadikan kita orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Menjadikan kita orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kerana kaya itu juga adalah ujian yang berkaitan dengan nafsu syahwat kita sebagai seorang hamba Allah. Okey, baik, seterusnya pintu kita yang ketiga di sini. Selesai tadi perbincangannya tentang syahwat. Pintu kita yang ketiga ialah pintu amarah. Pintu amarah dia apa? Iaitu apa-apa yang boleh menimbulkan permusuhan manusia terhadap makhluk Allah lainnya. Kita marah, kemudian kemarahan itu boleh menimbulkan permusuhan. Kita mengikut kepada rasa yang tak mampu untuk kita bendung. Rasa geram, rasa benci, rasa sakit. Ini semua amarah ya. Rasa yang sangat-sangat luka dalam hati ini. Kita tak mampu untuk kawal. Akhirnya kita buat orang lain menjadi bermusuhan kerana rasa tersebut. Dalam hal ini saya nak datangkan sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, innal ghadab innash syaitan. Sesungguhnya kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Wa innash syaitan minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu daripada api neraka. Maknanya kita faham, kalau rasa marah ini diikutkan terlampau sangat, bermakna kita ikut langkah syaitan. Okay, kita ikut kepada bisikan syaitan. Tapi kalau kita dapat kawal, insya-Allah, hal itu akan mendatangkan kebaikan. Sebab itu ketika Abu Bakar dia marah pada satu situasi lah, ada seorang Arab Badui ini, dia datang. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi ada seorang Arab Badui ni dia datang, dia cela, maknanya cakap yang tak baik tentang Abu Bakar. Abu Bakar diam je. Abu Bakar tak kata apa. Sabar kan? Saya tanya, kita kalau orang maki kita sabar tak? Macam mana? Tengah-tengah duduk ni, tiba orang kata, muka kau buruk Kita kata apa? Muka jangan buat main Muka jangan buat main Penat tau aku jaga siang malam. Pakai lotion, toner. Toner. Pakai moisturizer. Pakai mask lagi. Mask ni bukan mask tu. Mask yang kita ni kan. Penat aku. Pakai serum lagi. Kau cakap muka aku buruk. Kita kan cakap gitu kan. Sebab kita tak boleh terima bila orang cela kita. Tapi Abu Bakar, Masya Allah Tabarakallah, dia diam. Dia diam je. Biasalah kita ni, kalau orang tu tak layan kan, bila kita cuba trigger tu kan, kita rasa geram kan. Tak layan pula, kita akan guna sekali lagi. Jadi orang ini, Arab Badui ni, dia cela Abu Bakar untuk kali yang kedua. Abu Bakar diam. Padahal kali kedua ini Nabi kata, kisah ini diceritakan oleh seorang sahabat yang lain lah ya. Laki ini dia guna ayat yang lebih kasar daripada yang pertama. Abu Bakar sabar, dia diam je. Masuk yang ketiga, dia gunakan ayat yang lagi kasar daripada yang pertama dan yang kedua. Pada kali yang ketiga ni lah, Abu Bakar kata, ini kita guna ayat kita sabar aku ada batasnya. Kita kata, sabar ada batas aduh, hai. Kau jangan ingat aku diam-diam, boleh pijak kepala aku. Ni ayat makcik-makcik lah. Kalau gaduh kat Gelang. Jangan ingat aku diam-diam boleh pijak kepala aku. Alamak, dek ni. Kita pun dah mula keluar ayat yang bukan-bukan. Abu Bakar dia balas semula kecaman tu kan. Sebab dia lagi teruk. Dia tak boleh sabar dah. Nabi SAW terus bangun daripada tempat itu. Abu Bakar dia terperanjat. Dia kata, kenapa pula Nabi bangun? Aku ada buat benda salah ke? Kita kan, kita mesti macam, kenapa Nabi bangun? Ada buat benda salah ke? Nabi tak suka ke? Jadi Abu Bakar ni kejar Nabi SAW. Nabi kata gini kepada Abu Bakar. Nabi kata apa? Innahu kana ma'aka malak.
yaruddu anka falamma radatta alaihi ba'da qawli waqa'a syaitan. Nabi kata ketika orang itu dia maki engkau, maknanya dia ucap perkataan yang tak baik tentang engkau ni kan, berkali-kali malaikat datang duduk bersama dengan kita. Tapi bila engkau mula balas balik apa yang orang itu kata, malaikat pergi, syaitan yang datang duduk dengan kita. Dan aku tak suka untuk duduk bersama dengan syaitan. Sebab tu tadi saya datangkan awalnya, marah itu daripada syaitan. Bukan saya kata kita tak boleh marah ya. Marah ni boleh, tapi dilihat pada tempatnya. Selama mana kalau kita boleh diam, kita boleh biarkan saja, biarkan. Sebab itu orang yang mana dia mampu menahan rasa marahnya, kita letakkan dia dalam syurga. Ada pintu syurga yang bernama Al-Kazimina al-Ghaiza wal-Afina anin nas. Tadi saya tanya pintu syurga ada berapa? 8 kan? Antara pintu syurga yang 8 tu satu tu. Ada pintu yang namanya Al-Kazimina al-Ghaiza wal-Afina anin nas. Pintu menahan rasa marah dan memaafkan orang lain. Senang? Susah? Satu, nak tahan rasa marah tu bukan mudah. Nak maafkan orang lain lagi. Uish. Lagi-lagi bila my blood go upstairs Bila lagi-lagi kalau dalam situasi yang mana kita punya darah tu kan, itu my blood go upstairs tu bahasa saya lah, gurau-gurau je. Bila darah kita tinggi dan naik tu kan, rasanya nak tahan marah tu tak boleh. Tapi orang yang dia mampu menahan rasa marah dia, Allah berikan kepada dia pintu yang khusus, masuk daripada pintu itu. Dia mampu maafkan orang itu, alhamdulillah, silakan masuk pada pintu tersebut. Ganjarannya luar biasa. Sebab apa? Bukan mudah. Biasanya perkara yang susah ini Allah, bila kita mampu buat, Allah akan bagikan dengan ganjaran syurga. Allah tak bagi ganjaran yang kecil-kecil, tapi Allah berikan ganjaran yang begitu besar. Syurga, semua orang nak masuk syurga, tetapi bukan mudah kita nak masuk syurga. Kita perlu berjuang, kita perlu menahan marah tu tadi yang kita kata bukan mudah. Kita perlu memaafkan orang lain. Sebab itu di akhir hadis ataupun peristiwa ini, Nabi ingatkan kepada Abu Bakar dengan 3 perkara. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, thalathun kulluhunna haqqun. Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara, semuanya ini dia adalah perkara yang benar. Okey, perkara yang benar. Apakah ia? Pertama, Nabi kata, ma min abdin zulima bimazlimatin fayughdi anha lillahi azza wa jalla illa a'azzallahu biha nasrahu. Tidaklah seorang hamba yang mana dia dizalimi oleh orang yang melakukan kezaliman ke atas diri dia. Lalu orang ini dia pun menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah melainkan Allah akan berikan kepada dia dengan kejayaan. Faham ya? Orang yang dia dizalimi, ada orang yang buat zalim pada kita, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, dia zalim dengan saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada dia dengan kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Saya kata boleh jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan ganjaran yang cukup luar biasa, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata kepada Abu Bakar, wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu biha silatan illa zadahu Allahu biha kathrah. Tidaklah seorang lelaki yang mana dia begitu dermawan, maknanya dia membuka pintu kedermawanan begitu pemurah sehingga yuridu biha sila, yang mana dia nak dengan kedermawanan itu dia ingin menyambungkan silaturahim, dia ingin menjaga ukhuwah sesama saudara. Nabi kata tidaklah melainkan Allah akan tambah bagi dia dengan rezeki yang melimpah ruah.
Kita banyak harta, kita ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bantu ahli keluarga kita, kita bantu adik-beradik kita. Ini silaturahim ya. Silaturahim beza ya dengan ukhuwah ya. Silaturahim maknanya ahli keluarga. Kalau ukhuwah tu kawan, jiran, ni semua ukhuwah. Tapi bila Nabi kata min silah, yang mana dia nak menghubungkan silaturahim, kita kaya, kita bantu ahli keluarga kita. Kita kaya, kita bantu mak ayah kita, adik-beradik kita, okey? Pakcik makcik kita bantu terlebih dahulu. Barulah di sini Nabi kata apa? Orang yang begini Allah akan terus tambahkan rezeki bagi diri dia. Dan yang ketiga, Nabi SAW beritahu kepada Abu Bakar, "Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathra illa zadahu Allah azza wa jalla biha qillah." Dan tidaklah seseorang yang mana dia ini suka meminta-minta, minta sedekah. Okey? Suka meminta-minta. Kenapa dia meminta-minta? Bukan sebab dia terdesak, tetapi kerana bagi dia kalau aku minta-minta ni nanti aku kaya. Kan? Kadang ada orang fake scam ni semua kan. Dia minta-minta ni, minta sedekah lah, padahal dalam bank tu ada 80,000. $80,000. Tapi tak apa, dia jadikan meminta sedekah tu sebagai profesi dia, sebagai dia punya pekerjaan. Nabi kata orang yang begini tidaklah melainkan Allah akan terus-terusan berikan kekurangan dalam kehidupan dia. Nabi kata 3 perkara itu adalah perkara yang benar akan berlaku kalau kita buat. Yang pentingnya tadi nak kata tentang orang yang menzalimi kita tu tadi. Nabi nak relatekan dengan situasi Abu Bakar radhiyallahu an. Yang mana ada orang cela dia. Yes, orang yang mencela kita ni kan, kita rasa diri kita dizalimi tau. Kita rasa kenapa kau cakap gini pada aku kan. Kita rasa betul sangat-sangat orang ni buat jahat pada diri kita. Tapi kalau kita dah sudahlah, serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan dan kemenangan. Sebab kita tahu kalau kita marah, inilah pintu syaitan. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Saya datangkan riwayat ini sebagai penutup untuk perbincangan kita pada pagi ini bagi ketiga-tiga poin pintu neraka yang telah kita bincangkan. Imam At-Tabari memuatkan satu riwayat dan Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya juga memuatkan riwayat yang sama. Tentang satu kisah yang berlaku kepada seorang Nabi tapi tak disebutkan Nabi yang mana. Cuma dikatakan kepada kita bahawa dahulu para Nabi ini, mereka bila mereka nak minta sesuatu kepada Allah, bila mereka nak berdoa kepada Allah, mereka ada tempat peribadatan mereka yang tersendiri. Jadi seorang Nabi ini, dia duduk, maknanya tempat ibadah mereka ni jauh daripada orang ramai. Dia duduk dekat tempat ibadah dia bermunajat kepada Allah di tempat ibadah itu. Tiba-tiba Iblis datang duduk antara dia dan kiblat yang sedang dia hadap. Betul-betul duduk depan dia. Nabi ni kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ucap apa? Kalau kita cakap apa? Tak. Kalau kita kita gitu. Tapi Nabi ini dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan ni iblis kata gini. Engkau tahu tak yang kau minta perlindungan kepada Allah itu aku. Kau minta perlindungan daripada syaitan ni rajim kan? Akulah syaitan tu. Iblis tu kata gitu kepada Nabi ini. Nabi ni kata lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ucap sebanyak 3 kali. Syaitan ini terus tanya kepada lelaki ni, iaitu Nabi ni. Kau beritahu kepada aku, apa sebab ataupun apa perkara yang boleh membuatkan engkau dilindungi daripada kejahatan aku. Tapi Nabi ni kata kepada syaitan ni, iblis ni, tak, kau bilang aku dulu. Apa buat yang kau akan kalah dengan manusia? Okey? Dua-dua tak nak jawab. Kau jawab dulu. Tak, kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Tak, kau jawab dulu. Tak, bila nak game.
Dia tak game-game. Akhirnya Nabi ni jawab. Sebab dia kata ni kalau tak jawab tak game. Dia ni pun tak pergi, aku ni nak berdoa kepada Allah. Nabi ni kata gini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Tadi kita dah baca surah Al-Hijr ayat itu. Allah kata kepada aku dalam Al-Quran, engkau syaitan, kau tak boleh menguasai kami melainkan orang yang ikut engkau. Maknanya kalau orang yang ikut engkau, barulah orang itu engkau boleh kuasai. Syaitan ni, iblis ni kata apa? Kau tahu tak? Aku dah dengar dah ayat tu sebelum kau beranak lagi aku dah dengar dah. Sebelum kau lahir aku dah dengar dah ayat tu. Buang masa dia cakap ayat ni. Nabi ni pun kata, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa imma yanzaghannaka syaitan, apa ayat tu, subhanallah. Surah Al-A'raf ayat 200, saya ingat tu. Wa imma yanzaghannaka syaitan naz'um min. Saya takut terbalik sebentar ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitan naz'un fasta'iz billah. Jika engkau dihasut oleh sesuatu, hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim. Jadi Nabi ni dia beritahu kepada syaitan, kalau ada sesuatu yang kau datang nak hasut kita ni, kita akan ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu tadi di awal engkau datang, kau duduk depan aku baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali. Nabi ni kata kepada iblis ni, aku dah jawab soalan engkau. Sekarang tiba masanya engkau jawab soalan aku. Apa perkara yang buat engkau boleh kalahkan kita ni manusia? Syaitan ini, iblis ni kata gini je. Simple je. Ada 2. Aku akan kalahkan anak Adam ini melalui 2. Indal ghadab wal hawa. Aku akan mengalahkan manusia, maknanya aku boleh menguasai manusia ketika dia marah, ketika dia mengikut hawa nafsunya. Ini pengakuan syaitan, pengakuan iblis itu. Sebab itu, 3 pintu tadi kan, kita ada pertama pintu apa? Syubhat. Pintu syubhat, syaitan dah sebutkan, maknanya dalam dialog tadi dalam Al-Quran, Allah dah sebutkan tentang pintu syubhat. Pintu syahwat, pintu amarah ini, syaitan sebutkan dalam riwayat itu tadi. Yang dia beritahu kepada Nabi tersebut. Aku boleh kalahkan manusia. Maknanya kita ni, kalau kita tak marah, kalau kita tak ikut nafsu syahwat kita, kalau kita tak ikut syubhat ni, syaitan dia tak boleh untuk kuasai kita. Tapi bila kita mula membuka pintu itu, pintu syubhat, pintu nafsu syahwat, pintu amarah, inilah permulaan syaitan menguasai anak Adam, menguasai manusia. Maka sebab itu sekarang kita ni, tanggungjawab kita ialah menutup serapat-rapatnya ketiga-tiga pintu ini. Bila kita mampu menutup serapat-rapatnya 3 pintu ini, mudah-mudahan 7 pintu yang tersenarai itu tadi dijauhkan Allah daripada kehidupan kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita. Mohon maaf ya, saya mohon maaf terlebih dahulu jika tadi ada contoh-contoh yang menyakitkan, rasa nak terjun flat ke apa ya. Minta maaf sangat-sangat daripada lubuk hati yang begitu dalam ya. Mohon maaf. Jika terkasar bahasa, contoh-contohnya terasa ke apa, kan saya mohon maaf. Okey, mudah-mudahan kita dapat mengambil ia sebagai iktibar pengajaran. Kita dapat jadikan ia sebagai satu motivasi diri agar kita dapat mengelakkan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.